Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 telah memilih aplikasi Kelas Dojo bagi tugasan aplikasi teknologi pendidikan. Baiklah, sebelum memulakan pembentangan aplikasi Kelas Dojo, saya perkenalkan ahli kumpulan 1, Mardiah, Latifah Wardah, Mim Hanis, Nur Afifah, Nur Aisyah Humaira, Nur Hanan, Nur Zulaika Nabila dan Amirah Fatimi. Kelebihan aplikasi Kelas Dojo kepada guru. Terdapat 8 kelebihan aplikasi Kelas Dojo kepada guru khususnya. Antaranya adalah: yang pertama, aplikasi Kelas Dojo ini memudahkan guru untuk menambah murid menyertai aplikasi ini. Guru boleh menginvite student hanya dengan menulis nama mereka sahaja ataupun copy paste dari Word. Aplikasi ini memudahkan guru untuk add murid tanpa perlu menggunakan akaun email murid itu sendiri. Kerana yang kita ketahui sebelumnya, ada sesetengah aplikasi memerlukan guru untuk menulis satu-satu email murid-murid. Yang kedua, melalui aplikasi ini, guru dapat mengaplikasikan sistem reward kepada murid. Guru dapat mengaplikasikan sistem reward kepada murid sama ada secara individu atau kumpulan. Aplikasi ini mampu memberikan penilaian sikap positif maupun negatif kepada murid. Contohnya, Kelas Dojo menawarkan 6 nilai kelas positif. Contohnya seperti ketekunan, kerjasama dalam kumpulan dan lain-lain. Guru perlu memilih antara ke-6 nilai tersebut ataupun membuat set baru seperti murid kreatif ataupun sebagainya. Oleh itu, guru dapat menggalakkan murid untuk lebih bersemangat dan termotivasi untuk bersaing secara sihat bersama rakan-rakan mereka yang lain. Mereka juga terdorong untuk menunjukkan tingkah laku yang positif sepanjang menjalankan aktiviti dalam aplikasi tersebut. Yang ketiga, melalui aplikasi Kelas Dojo ini juga, guru bebas membuat pembahagian kumpulan. Guru boleh membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Guru diberi kebebasan untuk memilih mana-mana murid untuk dimasukkan ke dalam kumpulan. Guru juga diberikan kebebasan untuk menamakan setiap kumpulan mengikut kehendak ataupun kreativiti guru itu sendiri untuk menamakan kumpulan tersebut. Oleh hal yang demikian, guru boleh menilai sikap kerjasama antara murid bersama ahli kumpulan mereka walaupun secara atas talian. Seterusnya, manfaat lain yang boleh kita perolehi daripada aplikasi ini khususnya untuk golongan guru ialah guru mampu untuk menghubungkan jaringan antara ibu bapa dan murid-murid melalui aplikasi Kelas Dojo ini. Aplikasi ini dapat membantu guru untuk melibatkan ibu bapa untuk memantau aktiviti dan perkembangan anak-anak mereka dalam aplikasi tersebut secara langsung. Guru juga boleh memasukkan ibu bapa ke dalam aplikasi tersebut dengan cara berkongsi pautan ataupun invite melalui email peribadi ibu bapa. Guru juga boleh mesej ibu bapa secara personal ataupun peribadi untuk melaporkan perkembangan murid. Hal ini mampu mendorong guru dan ibu bapa untuk sentiasa berkomunikasi dan mengupdate segala perkembangan anak-anak mereka. Selain itu juga, aplikasi ini juga dapat membantu guru untuk melaksanakan aktiviti secara individu. Ini bermakna aplikasi ini sesuai untuk guru melaksanakan kelas pemulihan untuk murid-murid yang lemah yang memerlukan perhatian khusus. Aplikasi ini memberi kemudahan kepada guru untuk memuat naik tugasan secara individu kepada murid melalui saluran portfolio. Guru juga dapat memberikan maklum balas secara individu kepada murid melalui saluran tersebut. Kesimpulannya, aplikasi ini memberi ruang peribadi kepada murid dan guru untuk berkomunikasi secara langsung tanpa sebaran halangan. Seterusnya, guru juga dapat memanfaatkan tool save timer melalui aplikasi ini.
Aplikasi ini membantu guru untuk melakukan aktiviti penilaian dan latihan. Semasa guru melakukan aktiviti penilaian dan latihan, guru boleh menetapkan masa kepada murid untuk menyiapkan tugasan tersebut dalam masa yang telah ditetapkan oleh guru itu sendiri. Selain itu, save timer juga membantu guru untuk merancang pertanyaan di ruangan komen. Maksudnya, komen murid di ruangan komen tersebut tidak boleh di-delete selepas 1 jam kerana guru telah menetapkan dalam tempoh masa 1 jam murid boleh mendelete ataupun mengubah komen tersebut dalam masa yang telah ditetapkan. Seterusnya, aplikasi ini juga dapat membantu guru untuk memeriksa kehadiran murid. Kerana kod akses masuk kelas dojo selalu berubah, jadi guru dapat memeriksa kehadiran murid melalui kod tersebut. Seterusnya, kelebihan terakhir yang terdapat dalam aplikasi ini adalah guru boleh mengubah gambar profil menggunakan ikon avatar yang disediakan atau mencipta sendiri ikon avatar yang baru, dan kelebihan ini dapat menambahkan keseronokan dan keceriaan aplikasi tersebut. Kekurangan aplikasi kelas dojo kepada guru. Antara kelemahan yang terdapat dalam aplikasi kelas dojo ini adalah yang pertama, muat naik fail adalah terhad. Maksudnya di sini, contohnya di bahagian portfolio, secara keseluruhannya bahagian portfolio ni tidak boleh mengupload sebarang fail kecuali gambar sahaja. Kalau kita nak upload ataupun kalau guru nak upload fail seperti PowerPoint, Microsoft Word ataupun selain daripada itu, guru perlu mengupload satu-satu secara individu kepada murid-murid. Seterusnya, kelemahan lain yang terdapat dalam aplikasi ini adalah guru tidak dapat menyediakan had waktu, di mana guru tidak dapat menyediakan tarikh akhir submission untuk menghantar tugasan ataupun due date tugasan itu sendiri. Jadi, ianya akan membuatkan murid terlalu leka dan tidak dapat ataupun tidak malaslah untuk menyiapkan tugasan seperti yang telah diarahkan dan ditetapkan oleh guru. Seterusnya, aplikasi ini juga tidak dapat menyediakan template soalan dan template jawapan, dan ianya akan menyukarkan untuk guru menyediakan ataupun membuat soalan, dan guru terpaksa menggunakan platform lain untuk membuat soalan. Kelemahan aplikasi kelas dojo yang terakhir ialah guru tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara segera, iaitu pembelajaran dua hala, kerana aplikasi ini tidak terdapat sidang video dua hala seperti yang disediakan oleh platform Microsoft Teams ataupun Google Meet, dan dari situ murid tidak dapat berhubung dengan guru secara langsung, di mana ia membataskan komunikasi antara guru dengan murid dan guru, kerana aplikasi kelas dojo ini hanya menyediakan ruangan chat untuk guru dan murid berhubung antara satu sama lain. Aplikasi kelas dojo dalam subjek pendidikan Al-Quran. Pada pendapat kami, ada 4 bidang yang sesuai menggunakan aplikasi kelas dojo, iaitu yang pertama bidang ulum Al-Quran, dan yang kedua bidang tajwid. Seterusnya, untuk slide yang berikutnya, bidang ilmu qiraat, dan yang terakhir adalah bidang taranum. Untuk bidang ulum Al-Quran, bidang ini dia berfokuskan kepada takrif dan sejarah Al-Quran. Maksudnya bidang ulum Al-Quran ni dia lebih kepada fakta untuk pelajar mengingat. Jadi aplikasi kelas dojo ini sangat sesuai untuk mereka gunakan dan manfaatkan. Contohnya, guru boleh meminta murid memuat turun nota mereka sendiri sama ada dalam bentuk gambar ataupun fail di kelas story.
Selain itu juga, guru juga boleh memuat turun nota ataupun video pengajaran kaitan ulum Al-Quran di halaman portfolio ataupun kelas story. Dan jadi dari situ murid akan dapat melihat dan menonton video yang telah dipaparkan oleh guru di halaman tersebut, dan murid juga boleh mengomen ataupun beri ulasanlah kepada video yang telah dipaparkan oleh guru pada halaman tersebut di ruangan komen. Contohnya, guru boleh memuat turun video pengajaran berkaitan peringkat penurunan Al-Quran. Seterusnya, guru meminta pelajar mengeluarkan isi penting ataupun apa fakta yang mereka faham berdasarkan penerangan guru di bahagian ruangan komen. Dan di ruangan bahagian komen, guru boleh menetapkan masa kepada pelajar untuk menjawab. Contohnya, guru menetapkan masa dalam tempoh 1 jam sahaja untuk murid menjawab soalan tersebut menggunakan tool save timer yang telah disediakan dalam aplikasi Kelas Dojo. Begitu juga dengan bidang tajwid Al-Quran. Seperti yang kita tahu, bidang tajwid Al-Quran ni terbahagi kepada 2 aspek pembelajaran, iaitu pembelajaran secara teori dan pembelajaran secara praktikal. Bagi pendapat saya, untuk bidang tajwid Al-Quran ni, sekiranya guru ingin mengajar bidang tajwid menggunakan aplikasi Kelas Dojo ini, saya sarankan supaya guru hanya fokuskan kepada pembelajaran teori sahaja, kerana untuk mengajar tajwid dari segi sebutan, makhraj huruf semua tu, guru perlu menyebut dan mendengarkan sendiri. Maksudnya mengajar secara berhadapan dengan murid supaya guru dapat mengenal pasti dengan mudah kelancaran dan betul salah sebutan murid dengan baik secara berhadapan. Hal ini kerana seperti yang kita tahu, Kelas Dojo tidak menyediakan sidang video 2 hala seperti aplikasi Microsoft Teams dan juga Google Meet. Jadi di situ sukar untuk guru itu sendiri melihat pergerakan bibir, pergerakan mulut murid ketika mereka menyebut dan membaca Al-Quran. Jadi untuk memastikan murid-murid dapat memanfaatkan segala kemudahan yang telah disediakan dalam aplikasi Kelas Dojo ini, guru boleh meminta murid untuk menulis nota berkaitan dengan hukum-hukum tajwid seperti idgham ma'al ghunnah ataupun idgham bilal ghunnah. Guru boleh meminta mereka untuk menulis huruf-huruf yang terlibat dalam hukum tajwid tersebut dalam nota mereka, dan guru juga boleh meminta mereka untuk mengambil gambar nota mereka tersebut dan memuat naik ke dalam halaman kelas story masing-masing supaya rakan-rakan mereka yang lain juga dapat melihat nota mereka, serta guru juga boleh melihat dan menilai nota mereka. Seterusnya, guru juga boleh mengajar bidang ilmu qiraat dan ilmu taranum menggunakan aplikasi Kelas Dojo. Akan tetapi, kedua-dua ilmu ini ataupun kedua-dua bidang ini lebih sesuai untuk digunakan berfokuskan kepada pembelajaran teori berbanding praktikal. Jadi, guru boleh memuat naik video penerangan berkaitan dengan sejarah ilmu qiraat ataupun sejarah ilmu taranum dalam halaman portfolio ataupun kelas story supaya murid dapat merujuk ataupun video tersebut boleh dijadikan rujukan kepada murid untuk mengingat dan memahami sejarah. Dan seterusnya, guru boleh meminta murid untuk mengeluarkan fakta-fakta ataupun isi penting berdasarkan video penerangan guru itu di halaman ataupun ruangan komen yang telah disediakan dalam aplikasi tersebut.
Untuk aktiviti penilaian pula, guru boleh memuat naik ataupun memuat turun ataupun berkongsi pautan Google Form ataupun worksheet supaya murid dapat menjawab soalan-soalan yang telah disediakan oleh guru. Dan guru boleh berkongsi pautan tersebut sama ada di halaman Class Story ataupun pada halaman portfolio murid. Aplikasi Kelas Dojo, penerangan ataupun penilaian. Berdasarkan kelebihan dan kelemahan aplikasi ini, kami dapati bahawa aplikasi ini lebih cenderung kepada aktiviti penilaian berbanding Kenapa ia lebih cenderung kepada aktiviti penilaian berbanding penerangan? Kerana aplikasi ini membolehkan guru untuk membuat sistem reward kepada murid sama ada secara individu atau kumpulan. Aplikasi ini mampu memberikan penilaian sikap positif maupun negatif kepada murid dari segi tingkah laku mereka. Contohnya, Kelas Dojo tadi seperti yang saya terangkan pada video sebelum ini, pada slide sebelum ini, Kelas Dojo menawarkan 6 nilai kelas positif, contohnya seperti ketekunan, kerjasama dalam kumpulan dan lain-lain. Selain itu, aplikasi ini juga berfokuskan kepada murid beraktiviti berbanding dengan guru memberikan penerangan. Kerana aplikasi Kelas Dojo ini tidak menyediakan sidang video dua hala seperti mana yang terdapat dalam aplikasi Google Meet dan Microsoft Teams. Seterusnya, aplikasi ini juga mampu menghubungkan jaringan antara ibu bapa dan murid-murid melalui aplikasi ini. Aplikasi ini dapat membantu guru untuk melibatkan ibu bapa memantau aktiviti dan perkembangan anak-anak mereka dalam aplikasi tersebut secara langsung. Hal ini bermaksud bukan sahaja guru yang memberi penilaian kepada anak-anak mereka, ibu bapa juga turut serta memberi penilaian dan memantau aktiviti anak mereka dalam aplikasi Kelas Dojo ini. Seterusnya saya akan terangkan kelebihan dan kelemahan aplikasi Kelas Dojo dari aspek murid. Dari sudut kelebihan, yang pertama disebabkan ibu bapa dapat mengakses Kelas Dojo untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tingkah laku anak mereka di dalam kelas. Ia membantu murid untuk memberi tumpuan dan melakukan yang terbaik dalam sesi PDP serta memperbaik tingkah laku negatif murid. Yang kedua, aplikasi Kelas Dojo yang mengetengahkan sistem berasaskan ganjaran, mata dan nilai membuatkan murid termotivasi untuk aktif di dalam kelas. Seterusnya, mengelakkan daripada ponteng kelas kerana setiap hari guru dapat memeriksa kehadiran murid. Yang keempat, Kelas Dojo memiliki fitur yang penuh dengan variasi warna, ceria dan moden. Maka hal ini akan merangsang psikologi murid yang tertarik dengan perkara-perkara yang menarik dan berwarna-warni. Seterusnya, murid mendapat manfaat daripada fitur pengumuman, kongsian fail serta video pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan pelbagai bentuk. Dan yang terakhir, fitur kalender dalam aplikasi Kelas Dojo membantu murid menyemak tarikh kelas, penghantaran tugasan, tarikh cuti, perjumpaan dalam talian, program sekolah dan lain-lain. Dari sudut kelemahan, murid tidak boleh mengubah gambar profil kepada gambar diri sendiri atau gambar yang diimport dari peranti. Mereka hanya dapat menggunakan ikon avatar yang telah tersedia sahaja. Yang kedua, kemungkinan untuk murid lewat menghantar tugasan. Disebabkan tidak tersedia fitur untuk menutup atau mengunci ruang penghantaran setelah tamat waktu penghantaran tugasan, yang lebih dikenali sebagai deadline. Yang ketiga, ketiadaan privasi murid. Semua orang boleh melihat hasil kerja, markah, nilai dan ganjaran yang diperoleh oleh rakan-rakan mereka. Hal ini memungkinkan wujudnya kesan psikologi apabila kadar kejayaan murid dipaparkan di khalayak umum. Sedangkan tahap kecerdasan dan kelajuan murid dalam pelajaran berbeza. Ianya menjadi satu isu sensitif di kalangan ibu bapa. Ciri-ciri dan manfaat Kelas Dojo.
Yang pertama, stay connected. Melalui mesej dalam aplikasi Kelas Dojo, kita dapat berkomunikasi dengan guru, keluarga dan staf pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan istimewanya Kelas Dojo, ia dapat menterjemahkan kepada lebih daripada 35 bahasa. Yang kedua, offer a window into their world. Melalui story, guru boleh berkongsikan foto, video dan perkembangan semasa murid-murid. Ibu bapa juga dapat memantau dan melihat perkembangan anak-anak mereka melalui Kelas Dojo. Yang ketiga, keep everyone up to date. Dalam Kelas Dojo, terdapat kalender yang boleh membantu guru dalam merancang aktiviti dan ia akan memberi peringatan kepada semua yang terlibat dalam Kelas Dojo itu tentang suatu event secara automatik. Yang keempat, help their grow their own way. Kelas Dojo membantu guru dan keluarga dalam menyokong perkembangan emosi kanak-kanak melalui point dan big idea dan memberi peluang kepada murid untuk berkembang dengan cara mereka melalui portfolio. Yang kelima, build the best classroom yet. Terdapat pelbagai kit alatan guru yang boleh dijadikan sebagai bahan bantu mengajar berbentuk teknologi dalam Kelas Dojo. Contohnya, timer dan group maker. Ia akan menjimatkan masa dan tenaga guru dan guru boleh memfokuskan kepada perkara lain yang lebih penting. Okey, apakah itu Kelas Dojo? Kelas Dojo adalah platform komunikasi sekolah yang digunakan guru, pelajar dan keluarga setiap hari untuk membina komuniti yang rapat dengan berkongsi apa yang dipelajari di rumah kelas melalui foto, video dan mesej. Siapakah yang terlibat dalam Kelas Dojo? Yang boleh terlibat dalam Kelas Dojo adalah guru, murid, ibu bapa dan juga pentadbir sekolah. Adakah Kelas Dojo percuma? Kelas Dojo percuma untuk pentadbir sekolah, guru dan juga murid. Manakala bagi ibu bapa, terdapat dua servis yang boleh digunakan sama ada servis secara percuma atau berbayar. Okey, ini adalah contoh dia punya pembayaran bagi servis untuk basic dan juga plus. Bolehkah guna email peribadi untuk mendaftar Kelas Dojo? Bagi guru, ya, boleh guna apa saja email untuk mendaftar Kelas Dojo. Manakala murid tidak perlu mendaftar menggunakan email ataupun mencipta akaun Kelas Dojo. Jadi, bagaimana cara murid hendak masuk ke Kelas Dojo? Nanti kami akan tunjukkan tutorialnya. Okey, seterusnya bagaimana memulakan Kelas Dojo. Okey, mula-mula kita pergi ke Kelas Dojo di Google Chrome. Okey. Seterusnya dia akan keluar macam ni. Okey, kita tekan teacher. Okey, seterusnya dia akan keluar create your teacher account. Okey, lepas tu kita pilih jawatan kita sama ada doktor, prof ataupun mister. So saya pilih miss. Seterusnya kita masukkan nama kita. So saya masukkan nama saya Afifah untuk first name dan last name Omer. Okey, seterusnya masukkan email dan juga password. Okay, selepas selesai masukkan email dan juga password, kita tekan tick dekat I agree to Kelas Dojo, dua-dua tu, dan kita tekan sign up. Okey, so dia akan keluarlah nama sekolah. So kita carilah sekolah kita. So dia akan keluar macam ni. So ini adalah elemen-elemen yang kita nak guna semasa PDP. So kita pilihlah kita nak yang mana. Okay, so saya pilih semua. Continue. Okay, seterusnya kita pergi ke account settings. Okay, dekat account settings ni kita boleh add foto. Tekan browse file, photo library dan pilih gambar yang kita nak. Tekan use dan upload one file. Okay, so dia akan upload lah gambar kita dekat profile tu.
Okey, dekat edit profile ni adalah status guru yang mana terdapat nama dan juga email guru. Okey, seterusnya account setting ni juga ada change password. So guru boleh tukarlah password dia dekat sini. Okey, seterusnya ada language and region. Dekat language and region ni bahasa Melayu tiada. Yang adanya bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lain lah. Okey, so kita guna English US je. Okey, seterusnya time zone. Time zone ni semua Amerika punya lah. Okey. Okey, seterusnya kita pergi ke messaging. Messaging ni atas guru lah dia boleh tukar. Sama ada dia nak mute weekend notification. Okey, semua itu atas guru. So, seterusnya kita pergi kepada comments. Okey, kat sini juga ada comments. And also, ada dekat account setting ni ada advanced. Okey, advanced ni atas guru lah dia nak yang mana. Okey, seterusnya dekat account setting ni juga ada terma dan syarat. Okey, so terma ni adalah terma dan syarat kelas dojo lah. Okey, seterusnya kita create new class. Dia keluar macam ni lah. Kita tukar nama kelas kita. Okey, kita tukar kepada 2 Abu Bakar. Okey, seterusnya untuk grade ni dia ikut US punya. Dia ada third grade, preschool. So saya pilih ada, tekan create dan keluar macam ni. So yang ni kalau ada co-teacher, invite melalui name ataupun email. Kalau tak ada, tekan je I do not have co-teachers dekat bawah tu. Okey, seterusnya dia akan keluar add student. So kita tulis nama student kita. Okey, contohnya nama student kita Afif Nadir. So kita typelah nama dia kat situ. Kita tekan add Afif Nadir. Okey, so keluarlah nama dia kat situ. Okey, kalau kita ada ramai murid, kita boleh tekan copy and paste kat bawah tu dan kita boleh pilihlah import from Word ataupun import from Excel. Okey, so ni contoh ya. Kalau kita nak copy paste, kita dah siap-siap tulis dekat Words. Lepas tu kita just copy from Words to kelas dojo. Okey, kita paste kat kelas dojo. Nama student kita dan kita import list dan tekan continue dan tekan save. Okey, jadi dia akan keluarlah nama anak-anak murid kita dekat desktop classroom. Terusnya cara untuk pelajar masuk ke kelas dojo, tekan student login. Okey, so kat sini dia ada classroom login dengan add-on login. Okey, first kita try dulu classroom login. Okey, untuk student login dia ada scan QR code, enter code dan sign in with Google. Okey, so kita tekan dulu kelas QR code. Kita boleh pilih bahasa dan juga kita tekan print QR poster. Okey, kat situ dia akan keluar instruction dan guru boleh share lah QR code ni dalam kelas. Okey, seterusnya kita boleh juga guna cara enter code ataupun sign in with Google. Okey, first kita try dulu enter code. So ni adalah caranya. Okey, dan student akan tekanlah kod yang tertera. Okey, selain itu kita boleh juga guna sign in with Google. Okey, so dia akan keluarlah Google sign up code. Okey, so student boleh sign up dengan guna kod tersebut. Okey, seterusnya kita tekan student login for home dekat bawah tu. Okey, so dia akan keluar macam ni. Kita tekan share. Okey, so ni adalah mesej yang kita akan sampaikan kepada ibu bapa murid. Okey, tekan copy. Okey, ni contoh student lain pula, kita copy and share kepada ibu bapa murid. Okey, untuk lebih kreatif, guru boleh tekan get prints out. Okey, so dia akan keluar cara-cara ataupun instruction. Okey, dekat bawah tu dia akan keluar QR code pelajar punya. Contohnya Amirah Fatini punya login, Nur Hanan punya login poster dan juga pelajar-pelajar yang lain lah. Dan guru akan memberi QR code ni kepada ibu bapa murid masing-masing. Dan ibu bapa murid akan tolong sign in lah untuk anak-anak mereka di rumah. So untuk invite ibu bapa murid, kita boleh tekan dekat No Families Connected kat atas tu. Okey, lepas tu dia akan keluar macam ni.
Okay, so dia ada dua cara. Pertama, kita boleh invite menggunakan parents punya email dan juga nombor phone. Okay, ini contoh kita gunakan nombor phone parents untuk invite. Okay, kita masukkan nombor phone dan kita tekan invite. Okay, so dia akan keluar macam ni. So, message ni kita akan send kepada ibu bapa. Kita tekan send invite. Okay, seterusnya, cara lain kita boleh tekan download print out. Okey. Yang warna biru tu. Lepas tu dia akan prepare invite. Okey. Dia akan loading dan kita tekan view print out. Okey, so dia akan keluar instruction dan juga dia akan keluar cara untuk ibu bapa join. Okey. Contohnya macam ni. Okey, setiap murid dia akan hantar kod berlainan. Okey, contohnya ni. Hanan PD7C. Manakala yang lain PE, okey, PM. Semua kod adalah berlainan mengikut murid. Okey, so kita akan invite ibu bapa menggunakan kod ni lah. Assalamualaikum semua. InsyaAllah saya hari ini akan membuat tutorial bagaimana kita sebagai guru ingin menggunakan alatan-alatan dan ciri-ciri yang terdapat di dalam classroom, kelas dojo. Peralatan yang pertama yang boleh digunakan guru adalah attendance. Guru boleh mengambil kehadiran murid melalui aplikasi Kelas Dojo. Bagaimana yang kita belajar dalam prinsip in local parentis, guru wajib mengambil kehadiran murid bagi memastikan setiap murid berada di dalam pengetahuan guru. Jadi, untuk mengambil kehadiran murid, guru hanya perlu tekan butang attendance. Kelas Dojo secara automatiknya telah membuat semua murid hadir. Jadi guru hanya perlu memilih murid-murid yang tidak hadir. Contohnya, Adibah dan juga Mim Hanis tidak hadir ke kelas. Hijau mewakili murid yang hadir dan merah mewakili murid yang tidak hadir. Okey. Tiba-tiba Adibah datang. Adibah lewat ke kelas hari ini. Jadi, guru hanya perlu menekan saja watak Adibah dan ia akan bertukar kuning. Kuning bermaksud murid lewat ke kelas hari ini. Okay. Jangan lupa save attendance. Apabila kita telah save, kita akan nampak Mim Hanis yang tidak hadir ke kelas, dia akan dipudalkan warnanya menunjukkan dia tidak hadir ke kelas. Peralatan yang kedua yang boleh digunakan oleh guru adalah guru boleh memberi feedback kepada murid. Feedback ataupun maklum balas ataupun guru boleh memberikan markah dan markah tersebut boleh dijadikan sebagai penilaian. Okey, ataupun penilaian bilik darjah. So, kat sini guru boleh menilai nilai-nilai yang terdapat dalam murid. Okay. Macam mana guru nak buat? Contohnya, guru nak bagi markah kat Ayu, Nur Asni dan Ayu. Okay, kita hanya perlu tekan Nur Asni dan Ayu wataknya dan perlu tekan nilai-nilai yang kita ingin berikan. Contohnya, Ayu menolong guru. So, dia helping others. Kita tekan dan Ayu akan mendapat 1 mata. Okay. Bagaimana kalau guru ingin memberi mata kepada beberapa murid? Contohnya, kita hanya perlu tekan select multiply. Dan kita pilih murid yang kita ingin beri markah. Latifah, Izzat, Amirah, Sofia, Adibah. Mereka ini telah participate dalam aktiviti guru. So, 5 orang selected, guru hanya perlu tekan give feedback dan participating. So, 5 murid tadi mendapat 1 markah kerana nilai participate. So, bagaimana pula kalau guru nak bagi dekat semua anak murid? Guru hanya perlu tekan whole class. Whole class, mereka menjaga kebersihan kelas. So, clean. Kita tekan clean dan setiap murid mendapat 1 mata. Okey. Ini adalah cara guru memberi feedback kepada individu. Bagaimana kalau guru ingin memberi feedback kepada kumpulan? Okay. So, kita hanya tekan ini student, ini group. Tekan group. Okay. Pastikan guru telah membuat kumpulan-kumpulan. Okay. Macam mana cara guru nak buat kumpulan? Contohnya add group. Izzat, Syarifah,
Ayu mereka dalam kumpulan. Create group namanya Hebat. Create group dah ada kumpulan. So, untuk beri markah, kita hanya tekan kepada kumpulan-kumpulan tersebut. Kumpulan bijak, award group. Kenapa kita nak bagi award? Sebab mereka teamwork. So, kumpulan bijak mendapat 1 markah. Kita bagi kumpulan pandai pula. Mereka juga teamwork. Kumpulan cerdik. Mereka hardworking. So, kat sini kita boleh nampak markah-markah setiap kumpulan. Nombor 1, 1, 1. Hebat tak dapat markah lagi. Kat sini kita boleh jadikan sebagai penilaian kumpulan. Kat sini pun kita boleh tengok penilaian student. Di antaranya murid akan berasa terdorong dengan murid akan berasa terdorong untuk aktif di dalam kelas dan mereka akan cuba memperbaiki diri berdasarkan nilai-nilai yang diberikan oleh guru. Kat sini dari pihak guru kita dapat lihat ia membantu dalam pentaksiran bilik darjah yang mana guru dapat menilai afektif murid. Bukan sekadar menilai akademik, tapi afektif dapat dinilai melalui aplikasi Kelas Dojo. Peralatan yang ketiga ialah timer, random dan juga group maker. Salah satu kebaikan Kelas Dojo ini adalah guru boleh menggunakannya sebagai BBM berbentuk teknologi. Hal ini kerana terdapat pelbagai alatan dan ciri di dalam Kelas Dojo ini yang dapat membantu guru ketika sesi pengajaran dijalankan. Semasa sesi pengajaran, guru boleh menggunakan timer ketika melaksanakan aktiviti. Apabila guru ingin menggunakan timer, guru perlu menggunakan laptop ataupun projektor bagi memudahkan murid untuk melihatnya. Guru hanya perlu tekan butang timer dan timer akan keluar di aplikasi ini. Hal ini membolehkan guru untuk merancang masa pengajaran dengan lebih baik. Selain daripada itu, guru boleh menggunakan random semasa sesi pengajaran. Fungsi random ini adalah untuk memilih nama murid secara random. Guru hanya perlu menekan butang random ini. Contohnya, guru ingin memilih nama murid secara random untuk menjawab soalan. Kelas Dojo ini akan auto memilih nama murid dan terus kepada feedback. Seterusnya juga, guru boleh menggunakan group maker. Guru boleh menggunakan group maker untuk pembahagian kumpulan. Peralatan ini akan secara automatik membahagikan murid di dalam kumpulan. Caranya adalah, guru hanya perlu tekan toolkit. Kemudian menekan group maker. Guru hanya perlu menekan how many student per group. Dan group maker boleh membuat kumpulan murid secara automatik dan random. Hal ini akan memudahkan guru ketika mengajar. Seterusnya dalam aplikasi ini terdapat noise meter. Noise meter membantu guru dalam mengingatkan murid tentang tahap suara murid yang sesuai di dalam bilik darjah pada masa tertentu. Peralatan noise meter ini akan menunjukkan kepada murid tahap bunyi bising bilik darjah yang disesuaikan dan Kelas Dojo ini akan menggalakkan murid untuk mengawal diri mereka sendiri supaya tidak berlebih-lebihan ketika berada dalam kelas. Guru hanya perlu menekan toolkit, kemudian menekan noise meter. Peralatan yang seterusnya adalah direction. Melalui direction, guru boleh memberi arahan aktiviti pengajaran kepada murid dengan jelas dengan memaparkan arahan dalam bilik darjah dengan mudah. Murid akan mengetahui dan memahaminya perkara yang perlu mereka kerjakan. Guru tidak perlu mengulang arahan berulang-ulang kali. Caranya adalah dengan menekan butang direction. Guru perlu tekan toolkit, butang direction. Seterusnya, guru boleh memasukkan nama aktiviti dan penerangan aktiviti. Tekan start dan tunjukkan di hadapan kelas. Contohnya, hafazat. Ia akan membentuk sebegini. Murid hanya perlu membacanya. Peralatan yang seterusnya adalah think, pair, share. Melalui think, pair, share ini, guru dapat memaparkan soalan untuk murid berbincang.
Melalui Think, Pair, Share ini, ia akan menggalakkan murid untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan murid lain. Caranya adalah dengan guru menekan Toolkits, kemudian menekan Think, Pair, Share, seterusnya menekan New untuk soalan yang baru. Right now, soalan akan dipaparkan di laptop. Peralatan yang seterusnya adalah Today. Guru boleh membuat pengumuman atau memberi kata-kata semangat kepada murid. Ia sesuai dipaparkan sewaktu set induksi sebagai permulaan kelas. Caranya adalah dengan menekan Toolkit, kemudian menekan butang Today. New untuk perkara yang baru dan Start Now. Ia akan membentuk seperti ini diserta dengan tarikh dan juga hari. Mulakan pagi kita dengan membaca Bismillah. Peralatan yang seterusnya adalah muzik. Kelas Dojo telah menyediakan bunyi lagu yang sempurna untuk sebarang aktiviti. Guru boleh memainkan lagu di dalam bilik darjah yang akan membantu murid untuk lebih fokus atau menjadikan suasana bilik darjah lebih menyeronokkan. Okey, caranya adalah dengan menekan toolkit, muzik, terusnya memilih lagu, sama ada fokus ataupun aktif. Untuk menukar lagu, guru hanya perlu tekan ini dan ia akan bertukar kepada lagu lain. Yang terakhir adalah Big Idea. Kelas Dojo telah menyediakan aktiviti untuk membantu guru. Kita tengok Big Idea. Get start. Big Idea ini boleh dijadikan sebagai set induksi ataupun aktiviti selingan semasa pengajaran guru. Big Idea ini juga boleh dikongsikan di dalam Class Story. Bukan sekadar video, Big Idea ini juga turut menyediakan soalan untuk murid berfikir dan berbincang dengan rakan-rakan. Watch, discuss and share. Kesimpulan untuk Classroom Kelas Dojo, terdapat pelbagai peralatan yang boleh digunakan guru semasa sesi pengajaran dilaksanakan seperti attendance, timer, group maker dan sebagainya. Dan yang menariknya, ia berada di dalam satu aplikasi sahaja. Guru hanya perlu menggunakan laptop ataupun projektor dan memilih peralatan dalam Kelas Dojo yang bersesuaian dengan aktiviti yang telah dirancang. Jika dilihat pada ciri-ciri Kelas Dojo ini, ia berwarna-warni dan akan menarik minat murid di dalam kelas. Melalui Classroom ini, guru dapat mempelbagaikan aktiviti pengajaran agar mencapai objektif yang ditetapkan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan pembentangan tutorial mengenai cara penggunaan Kelas Dojo, iaitu cara penggunaan portfolio di dalam Kelas Dojo. Okey, yang pertama sekali ini adalah bahagian hadapan Kelas Dojo untuk teachers. Okey, so kita klik pada kelas kita. Okey, kelas yang kita nak guna ni lah. Okey, kemudian selepas kita klik di sini, dia akan keluar portfolio kat atas ni. Classroom, portfolio, class story, message. So tekan portfolio. Okey, lepas kita tekan portfolio ni. Okey, lagi sekali tekan. Okey, dia akan keluar all posts. Ada all posts, ada activities, current, archive dan juga students. Okey. Untuk all posts ni, ini adalah kawasan di mana kita boleh nampak semua tugasan-tugasan yang di hand in ataupun dihantar oleh murid. Sama ada secara peribadi ataupun hand in latihan yang kita assign kepada keseluruhan kelas. Okey. Dan dekat sini bahagian all post ni kita hanya akan nampak tugasan mengikut tarikh tugasan itu dihantar. Kalau kita nak tengok tugasan one by one daripada setiap murid, kita perlu klik kepada nama-nama murid. Ni satu persatu lah kiranya. Okey, contoh contoh nama Mardiah, kita akan dapat yang Mardiah punya sahaja. Okey, kemudian saya akan buat tutorial bagaimana nak buat aktiviti. Yang pertama sekali kita akan assign kepada
keseluruhan kelas. Okey. Yang pertama sekali kita akan buat dekat activities ni dulu. Okey, create activities. Okey. Okey, sebelum tu activity ideas ni dia tak ada apa sangat, dia cuma cerita macam mana kita nak guna semua. Lepas tu dia bagi macam template lah. Tak ada apa sangat. Okey, tak perlu digunakan pun. Kalau nak guna boleh, tapi tak payah gunalah. Okey, so create activity kat sini kita boleh tulis tajuk. Okey, tajuk, contoh tajuk apa kita nak ajar hari ni? Infak hakiki. Okey, hakiki. Kemudian kita bagilah arahan kat sini. Murid diminta menonton video dan memberi ulasan. Contohlah ya. Okey. Kemudian kita pun recordlah video. Bila tekan record video, okey. Bila tekan record video ni dia akan keluar kamera dan juga akan keluar simbol untuk recording video. Okey, untuk makluman, video ini hanya boleh direkod maksimum 8 minit sahaja. Sebab dia ada limit time. Okey, contoh kita tekan dekat sini video recording ni. Okey, gelap lah ya. Dia nampak tak? Dia hanya 8 minit sahaja. Dia bermula daripada minit yang ke-8 tadi. Okey. Okey, kemudian dekat sini response type ni dia ada teks, video, foto, drawing, worksheet. Maknanya kita kena pilih salah satu sahaja untuk murid jawab ataupun murid respon. Okey, contoh kita tekan worksheet. Kalau worksheet dia boleh upload attachment. Okey. Attachment apa yang kita boleh upload? Upload sebab dia kan worksheet. Jadi kita hanya boleh upload attachment berbentuk PDF ataupun gambar. Macam itulah contoh gambar kan. Gambar Nur Sakinah Tani poster ni. Bolehlah upload poster macam ni. Kemudian upload file. Okey. Ini sebagai contoh sahaja. Okey. Lepas tu kat sini kita boleh pilih nak assign kepada whole class ataupun individu. Okey. Kemudian kalau whole class kita pun tekan okey. Saya akan buat whole class sebab individu ada lagi satu cara. Okey. Kat sini boleh juga kalau nak pick nama. Pick nama dia. So ada 2 nama. Boleh juga 2 orang ke 3 orang ke kita nak bagi. Okey, kat sini boleh macam tu. Tapi sekarang kita try buat whole class lah. So kita pun tekan okey. Lepas okey kita pun assign to class. Okey. Contohlah contoh assign to class. Kita boleh record ataupun tak record. Okey. Contoh kita dah assign. Okey. Okey, saya akan tunjuk contoh yang saya dah pernah buat. Okey, saya dah pernah buat contoh kat sini. Kita dah pernah buat idgham ma'lunah ni. Okey. Apabila kita dah selesai buat aktiviti, dia akan keluar macam ni lah dekat kita punya bahagian. Okey. Ada approve, pending approval dan juga not yet submitted. Maknanya ini pelajar yang dah approve, dah respon kita. Ataupun pelajar yang dah respon tapi kita belum terima dan juga yang belum hantar tugasan. Okey. Contoh kan kita boleh tengok contoh video yang saya dah pernah buat. Okey. Contoh macam ni lah. Okey. Jadi kita boleh tonton. Dekat sini boleh download. Okey, dekat sini kita boleh download ataupun cepatkan ataupun picture in picture. Macam tu. Dia keluar kecil macam ni. Okey, ataupun boleh juga nak besarkan. Dan juga kita boleh edit volume dia kat sini. Okey. Ini video preview kepada guru dan juga student. Kemudian dekat sini ada tugasan. Pelajar boleh download dan kemudian jawab dan hantar kembali. Okey. Okey, dekat sini, dekat butang edit ni, kita boleh edit balik kita punya aktiviti. Contoh kita edit aktiviti kita. Okey, edit lah. Okey, nak record balik. Kita dah tengok ya. Oh, tak boleh record balik. Kita hanya boleh go back. Nak record balik ketika kita buat tadi, mula-mula tadi. Dia boleh retake balik. Okey. So boleh edit lah nak buat macam mana kat sini. Kalau kita tekan add a text, video, foto atau drawing, gambar ni dia tak akan keluar dah. Contoh kita tekan drawing kan. Okey, save. Gambar ni dekat student dia tak akan keluar. Tapi dekat kita memang ada, kat student tak ada. Dia keluar macam simbol macam ni. Okey, dekat kita pun tak ada juga. Nampak tak? Dia tak ada. Tapi yang ini dia akan keluar macam ni. Maknanya ini adalah pelajar kena lukis apa yang mereka faham. Contoh macam itulah.
Okey, kemudian dekat sini juga kita boleh archive kita punya aktiviti. Contoh kalau kita archive, okay, dia akan berada di kawasan archive. Maknanya pelajar tak nampak lah aktiviti yang kita buat ni sebab kita dah sorok dia. Nampak? Ada aktiviti yang kita dah sorok, ada aktiviti yang kita tak sorok. Okey, habislah bahagian aktiviti. Okey, kemudian kita akan teruskan kepada bahagian individu. Macam mana kita nak bagi tugasan ataupun menilai ataupun hantar secara individu. Okey, kita tekan kepada nama pelajar, contoh nama Mardiah ni. Tekan sini. Okey, kita akan nampaklah semua tugasan individu yang dia dah pernah buat, sama ada dia buat di aktiviti tadi ataupun dia hand in secara individu dalam portfolio dia sendiri. Kalau contoh dia hand in dekat aktiviti, kita akan nampak dekat sini response to activity, macam tu. Dan untuk makluman, semua tugasan yang dihantar oleh murid di dalam portfolio ini boleh dilihat oleh guru, murid dan juga ibu bapa. Okey. Okey, dekat sini kita nampaklah. Okey, contoh lagi, contoh macam yang ini kan. Yang ini guru hantar kepada murid. Macam tu, dia akan nampak nama Amirah Fatini kat sini. Miss Fatini, tugasan yang dihantar. Okey, ni pula tugasan yang Mardiah hantar melalui portfolio dia sendiri. Nampak? Dia hantar melalui portfolio dia sendiri. Okey. Dia tak tulislah response to activity. Kalau tadi kita tulis response to activity. Kemudian kita boleh respon lah. Kita like, kita komen, macam tu. Kita like boleh. Ini saya yang bagi dia. Okey. Boleh komen. Semua sama. Boleh komen, boleh like. Kemudian, untuk aktiviti murid juga, kita boleh delete balik apa yang dia buat. Contoh dia ni Mardiah buat tadi hari tadi. Okey, kita boleh delete kat sini. Dan delete boleh delete. Okey. Kemudian boleh juga hantar dalam bentuk files. Okey, contoh kita pun tulis ini nota kamu. Ini nota kamu. Ini nota tajwid kamu. Okey. Kalau tadi dekat aktiviti kita hanya boleh hantar foto ataupun PDF sahaja kan. Okey, tapi di sini, di portfolio peribadi, kita boleh hantar, okey macam ni tadi PDF dan juga gambar kan. Di portfolio peribadi, kita boleh hantar files yang berbentuk PowerPoint ataupun Word ataupun Excel. Contoh, saya hantar PowerPoint lah, tajwid kepada Mardiah. Okey. So, upload file. Post. Okay, so Mardiah pun dapat. Parents dia pun dapat juga, boleh tengok juga. Okay. Jadi itu sahajalah untuk bahagian portfolio. Harap semua dapat manfaat dan boleh digunakan pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang kita masuk kepada video tutorial untuk kelas story. Baik, apa itu kelas story? Kelas story ini adalah satu ciri yang boleh digunakan oleh guru untuk berkongsi foto, video, file ataupun pengumuman tentang kelas mereka dengan semua ibu bapa yang disambungkan ke kelas itu. Mana kata dekat sini ibu bapa pun boleh alert lah dengan apa yang guru nak sampaikan. Guru dan pelajar. Pelajar dan ibu bapa. Okey. Kat sini apa yang kita boleh buat, apa yang future ni boleh buat adalah pertama, kat sini. Yang menariknya tentang kelas story ini adalah ianya macam mesra pengguna kepada pelajar dan ibu bapa sebab zaman sekarang ni dah terdedah dengan zaman social media. Jadi penggunaannya agak mudah sikit dan guru pun mudah juga untuk menyampaikan. Sebagai contohnya, dekat sini kita boleh membuat pengumuman. Contohnya, Assalamualaikum. Kemudian kalau kita nak post tu, kita tekan klik kat sini. Klik post. Dan dia akan keluar seperti ini. Dekat sini, ibu bapa dan pelajar boleh tekan like ataupun komen. Boleh. And then untuk option ni adalah untuk guru je lah. Guru tu boleh edit dan delete semula apa yang mereka dah sampaikan tu. Baik, kita terus kepada macam mana kita nak meletakkan ataupun memasukkan foto ataupun video. Baik, kat sini nampak tak? Ikon ni kita klik. Okey. Okay, boleh browse file. Dekat sini saya nak masukkan gambar. Untuk gambar, contoh ini.
Untuk gambar, kita boleh masukkan lebih daripada satu. Kalau kita nak masukkan lebih tu, kita tekan add more kat sini. Yang sebelah atas kanan ni, kat sini, kita boleh tambah lagi. Tapi kalau nak satu je, kita boleh terus ke upload one file. Itu juga video sama je. And then sebelum kita post ni, yang ni dia belum post lagi. Kalau kita nak post, kita tulis dulu. Macam, bila perhatikan, contohlah, tulisan person ini, contoh. Dan kita bolehkan post. Dia akan keluar seperti ini. Faham? Okey, seterusnya bagaimana kita nak letakkan ataupun masukkan file pula. Kita tekan sini lah. Kita boleh drop je, tapi kalau drop dia akan jadi macam ni. Ini contoh untuk drop. Kita boleh lakukan juga untuk video tadi. Kalau drop, kita just ambil, klik, ini kita lepas kat sini. Dia boleh macam tu. Contoh, open macam ni lah. Tapi dekat file ni, kita hanya boleh upload satu file saja dalam satu masa. Kalau gambar tadi boleh banyak-banyak, tapi kalau file satu je boleh. Ini kita tekan upload. Kalau kita browse file tadi, kita just tekan browse tadi, lepas tu kita klik file mana kita letak. Okey, macam ni. Kita boleh letak arahan, sila baca sebelum kelas bermula esok hari. Sebagai contoh. Kita tekan klik post. Okey, dia akan keluarlah seperti ini. Dan nanti kalau ibu bapa ke guru, ibu bapa ataupun pelajar nak buka, nak baca, dia just klik. And then keluar macam ni. Okay. Dia akan download lah. Okay, seterusnya kita pergi ke bahagian record. Kat sini, guru boleh merakam muka mereka untuk memberi penerangan sebagai contohnya. Apa yang ada dekat sini adalah kita ada setting dekat sini, kita boleh adjust. Kita boleh set kita nak guna kamera apa. Macam ni. Kita save. Lepas tu kalau kita nak rakam, kita hanya perlu tekan klik button rakam ni. And then untuk video ini dia hanyalah terhad kepada 8 minit sahaja. Tidak lebih dan tidak kurang. 8 minit sahaja. Kalau kita rasa dah cukup bercakap tu bla 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 bla. Okey, sebagai contohlah. Kita pun tekan stop. Kemudian sebelum kita nak membuat, kita nak tayangkan tu, kita boleh tengok balik. Kita ada buat salah ke apa ke. Kalau rasa kita tak puas hati dengan video yang kita ambil tu, kita boleh retake balik kat sini lah. Tengok dia akan start balik lah. Kalau kita rasa macam dah okey, kita dah rakam balik semula dan contoh. Kita pun continue. Okay, kita akan bagi arahan dah seperti biasa. Kalau kita letakkan sesuatu tu, kita akan bagi arahan supaya ia nampak lebih jelas. Sila tengok dan dengar. Macam ni lah contohnya. Okey, dia akan keluar seperti ini. Nanti kalau pelajar ataupun ibu bapa nak dengar, dia akan just klik play kat sini. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya kita pergi kepada event. Apa event ni? Event ni adalah untuk kita set reminder kepada memberi peringatan kepada guru, kepada pelajar ataupun ibu bapa. Supaya ibu bapa boleh tahu yang anak diorang ni minggu ni sebagai contohnya ada kuis. Contohnya kuis. Kita tulislah title, tajuk dia. Kita tulis kuis penilaian KKQ. Sebagai contohnya. And then bila kita nak jalankan, langsungkan. Okay, dia akan langsung daripada date and time. Kita letaklah Januari 3. Ujian tu dilangsungkan selama 1 jam. Daripada pukul 2 sehinggalah pukul 3. Okay. Dalam 1 hari lah. Kalau kita nak esok hari, kita tukarlah sini. Esok hari 24. Contoh. Apa yang masuk kat all day ni? All day ni adalah ujian itu akan dijalankan sepanjang hari. Tapi biasanya untuk kuis ni sejam cukup lah. Dekat deskripsi ni kita boleh letak. Jangan lupa buat
Ulangkan lagi sebagai contoh. Ingatkan anak-anak contoh. Ini adalah tema. Tema ni hanyalah sebagai hiasan, dekorasi orang cakap. Kita nak guna tema apa macam ni. Kita boleh tukar benda lain. Contoh, kita guna balon. Lepas tu kita guna warna yang lebih cerah. Warna kuning. Okey, untuk reminder pula, kita boleh set, kita boleh letak sama ada kita nak ingatkan immediately ke, 5 hari sebelum ke, 1 hari sebelum ke, 1 jam sebelum. Supaya dia cakap di sini, choose when reminder gets sent to parent for this event. Maksudnya reminder ni nanti akan dihantar kepada ibu bapa mereka. Ibu bapa pelajar lah. Kalau dah rasa dah okey, boleh create. Jadi dia akan keluar macam ni. Macam dekat Facebook lah. Senang kata. Okey, ini je untuk kelas story. Di mana guru boleh membuat pengumuman dan pengumuman tersebut akan dilihat oleh guru, oleh ibu bapa dan pelajar. Untuk mesej pula, kita boleh hantar mesej ataupun chat kepada ibu bapa ataupun siapa-siapa yang kita ada kenalan dalam ni. Contoh ni dekat sini saya ada Latifah, parents. Nama puan tu Latifah. Lepas tu anak dia nama Nana. Dan kita boleh hantar, Assalamualaikum puan, macam tu. Kita pun send. Nah, macam ni. Kita boleh letak gambar, kita boleh letakkan file ke, kita boleh letakkan emoji sekali. Macam ni. Send. Nah, macam tu. Nanti adalah kita akan senang nak berhubung dengan guru bapa pelajar. Rasanya hanya itu sahaja untuk kelas tutorial. Untuk video tutorial kelas story dan juga mesej daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, ini merupakan tutorial penggunaan aplikasi kelas 7 untuk akaun pelajar pula, okey, ataupun student. Baiklah. Untuk pelajar masuk ke dalam aplikasi kelas 7 ini, pelajar perlu get started. Okey, melihat di sini get started as a student. Okey, pelajar akan klik ni, student. Okey, kemudian pelajar akan dipaparkan dengan paparan ini. Okey, choose how to enter your class. Terdapat 3 cara untuk masuk ke dalam kelas 7 ini. Okey, sama ada melalui scan QR code, okey, ataupun enter class code, okey, letak kelas code, ataupun melalui sign in dengan Google. Sama ada akaun pelajar itu sendiri ataupun akaun yang sekolah telah sediakan. Baiklah. Untuk QR code dengan text code ini, okey, pelajar akan diberikan oleh guru terlebih dahulu kod yang berkenaan, kod yang telah disediakan oleh guru. Sama juga dengan QR code. Begitu juga dengan sign in Google. Bila kita sign in Google, okay, saya bagi contoh terus. Okey, kita boleh pilih. Okey, boleh pilih Google account dahulu. Kemudian kita boleh letak kod yang diberikan oleh guru. Okey. Back semula. Okay. Bila QR code pula, pastikan pelajar telah kamera pelajar tersebut boleh diakses supaya boleh scan QR code di sini. Okey. Kita letak sahaja QR code di sini, kemudian boleh masuk. Okey, kemudian dalam tutorial ni saya akan tunjukkan cara untuk masuk melalui kelas text code. Iaitu kelas text code. Okey, kita masukkan terus kod dia yang telah disediakan oleh guru. Okey, kemudian bila dah masukkan, pelajar akan pilih nama sendiri. Nama-nama ni telah disediakan oleh guru. Okey, jadi pelajar hanya tekan nama sendiri. Setelah klik, inilah paparan yang akan pelajar lihat setelah klik nama sendiri. Pilih nama tadi. Baiklah. Okay, seterusnya, bila dah masuk, pelajar juga boleh setting untuk menukar profile picture ini. Gambar profile ini. Okey, kita tekan. Kita tekan. Pelajar boleh menukar gambar mengikut karakter yang mereka suka. Okay, saya bagi contoh. Kita kena tunggu loading dahulu.
Okey. Pelajar boleh letak mana-mana mereka suka. Macam ni ataupun macam ni. Begitu juga dengan pakaian. Okey, avatar yang mereka suka. Mengikut kreativiti pelajar tersebut. Okey, setelah selesai boleh tekan ini. Ini menggalakkan pelajar itu sebenarnya untuk berasa seronok dan termotivasi bila menggunakan aplikasi ini dalam proses PDP. Baiklah, um, namun antara kekurangannya, pelajar tidak boleh menukarkan gambar profil ini dengan gambar mereka sendiri. Maksudnya, pelajar hanya boleh menggunakan avatar ataupun karakter monster ini sahaja. Jadi ini merupakan kekurangan sedikitlah untuk aplikasi ini kerana guru, kalau macam ini, guru mungkin berkemungkinan suka untuk mengenal pasti pelajar tertentu. Terutama sekali jika pelajar itu mempunyai nama yang sama. Okey. Okay, seterusnya kita dapat banyak lagi ciri-ciri yang menarik dalam aplikasi ini sebenarnya ya. Okey, kita lihat stories. Story dahulu. Okey. Ini adalah postingan yang telah diletakkan oleh guru, dan apa yang menariknya, pelajar boleh like, boleh letak suka pada postingan guru dan juga boleh komen. Contohnya komen, Waalaikumsalam, dan boleh hantar. Guru juga boleh tengok. Boleh tengok. Jadi dari sini, dari ciri-ciri story ini, okey, pelajar boleh like, pelajar boleh komen. Apa yang kita boleh simpulkan dari feature ni adalah aplikasi ini menggalakkan untuk wujudnya unsur komunikasi dua hala antara guru dengan murid dalam satu-satu proses PDP. Jadi guru pun boleh mengetahui pelajar yang aktif dalam sesi PDP tersebut. Okey, melalui melalui ciri story ini. Dan komen ini juga boleh dipadam sebenarnya. Okey, boleh dipadam jika ia masih 1 minit. Kalau dia dah sejam, 2 jam, jadi komen tidak boleh dipadam oleh pelajar itu sendiri. Boleh delete komen. Okey. Baik, seterusnya, kita lihat ciri yang seterusnya iaitu foto. Pelajar boleh gambar. Andai kata guru itu membuat penilaian dan meminta pelajar untuk memberikan contoh hukum tajwid, contoh hukum idgham, hukum ikhfa' syafawi. Ikhfa' syafawi. Jadi pelajar boleh menulis sendiri kemudian mengambil gambarnya dengan cara begini. Okey, kita lihat foto. Di sini pun ada foto dan di portfolio pun ada foto. Sebenarnya sama sahaja. Kita boleh create foto melalui di portfolio ataupun di home tadi. Okey, pelajar boleh gambar contoh yang mereka buat. Okey, tekan di sini. Okey, setelah selesai, bila selesai ambil gambar, di sini pun ada feature-feature yang lain, ciri-ciri yang lain. Okey, pelajar boleh draw. Boleh draw. Contohnya sama ada pelajar nak macam nak bulatkan. Tapi di sini tak boleh gerakkan ya. Kita tak boleh gerakkan ni. Pelajar juga boleh padam. Okey, padam. Jika rasa tak sesuai. Okey. Contohnya, ini banyak pelbagai bentuk. Okey. Okey. Pelajar juga boleh menggariskan dan boleh pilih saiz yang mana sesuai untuk buat kerja ni. Ini menggariskan. Pelajar juga boleh pilih gambar macam warna. Nak warna apa? Contoh warna merah. Boleh letak warna merah. Ini adalah garisan. Dan ini juga ada pensel. Pensel untuk pelajar macam membulatkan. Mana hukum yang di-highlightkan. Okey. Seterusnya pelajar juga boleh menaip. Apakah hukumnya? Contohnya ikhfa' syafawi. Dah selesai. Okey. Macam tu. Setelah selesai semua ni, pelajar boleh hantar kepada guru.
Dan pelajar boleh namakan ini fail apa. Okay, contoh kerja rumah hukum Nim Sakinah, contoh. Boleh letak nama, contoh. Okay. Kemudian hand in, boleh hand in. Kalau pelajar tak setuju dengan gambar ni, boleh close. Okay, boleh close dan juga delete gambar. Kemudian boleh ambil gambar yang baru dan conteng yang baru. Dan ada juga ciri-ciri mikrofon, bermakna pelajar boleh merakam suara sendiri. Contohnya, guru meminta pelajar untuk berikan contoh bacaan daripada contoh yang pelajar dapat tadi. Jadi, pelajar boleh rekod suara mereka sendiri dengan mikrofon ini. Okay, mikrofon ini untuk rekod suara. Okay. Setelah selesai, okay, kita hand in. Kita hand in maksudnya kita hantar kepada guru. Dan kerja yang pelajar hantar ini, hanya guru sahaja yang boleh lihat. Hanya guru sahaja yang boleh lihat. Kawan-kawan lain tak boleh tengok. Baiklah. Kecuali switch student. Okay, kita kembali kepada home. Okay, kita kembali kepada home. Yang menarik juga, pelajar juga boleh buat video. Okay, buat video. Ini ciri video ini saya rasa sesuai untuk jika guru meminta pelajar untuk membuat penilaian secara lisan. Contohnya berikan contoh bacaan, macam mana nak membaca, macam mana dengung, berapa harakat. Dan juga saya rasa ini sesuai untuk pembelajaran Taranum. Okay, pembelajaran Taranum di mana pelajar boleh membuat video mereka Taranum kemudian hantar kepada guru. Video ini agak lama. Okay, menunggu video ini agak lama. Okay, kita boleh back. Okay, begitulah. Okay, kemudian kita draw. Kita tengok kepada feature draw. Okay, draw. Draw ini sesuai untuk pelajar, untuk guru. Jika guru ingin meminta pelajar, sebagai contohlah, guru meminta pelajar untuk melukis bagaimana tanda tanwin. Jadi pelajar boleh melukis menggunakan feature ini. Okay. Ini adalah garisan lurus. Okay. Garisan lurus. Kemudian pelajar boleh melukis bagaimana. Contoh. Ini ada contoh buku. Kemudian seperti tadi juga namakan file. Okay. Win. Kemudian pelajar boleh hantar. Sama juga seperti gambar tadi. Pelajar boleh menerangkan menggunakan mikrofon ini. Kalau saya cuba, okay, begitu. Pelajar boleh membentangkan, okay, menerangkan menggunakan mikrofon. Namun menunggu dia agak lama sebenarnya, ya. Okay. Dan hasil-hasil kerja pelajar tadi boleh dilihat menggunakan portfolio ini. Melalui portfolio. Hanya pelajar tersebut dan juga guru sahaja yang boleh melihat hasil kerja pelajar. Okay, baik. Kita kembali kepada home. Okay, kita kembali kepada home. Okay, kemudian, pelajar juga boleh masuk ke kelas lain. Bagaimana? Okay. Kita lihat my stories. Di sini, Miss Hanis kelas. Di bawah ini, pelajar boleh masuk ke kelas lain. Yang pasti, ini adalah akaun sekolah yang sama. Okay. Ini adalah Miss Hanis kelas. Satu kelas sahaja. Contoh ini adalah kelas tajwid. Kalau pelajar nak masuk kelas, contoh kelas bahasa Arab contoh. Pelajar boleh masuk ke kelas lain. Dan gurunya pun perlainan. Okay. Contoh, guru tersebut telah memberikan kod kepada pelajar. Pelajar hanya submit kod di sini. Kemudian pelajar pilih nama mereka. Okay. Kemudian tekan join another. Kemudian dah tersedia nama guru yang lain di sini. Miss Humairah kelas. Contohnya kita masuk. Ini adalah bahasa Arab. Kelas bahasa Arab. Contoh. Okay. Feature-nya pun sama. Ciri-cirinya pun sama. Okay. Kalau pelajar tersebut nak kembali ke kelas tadi, boleh tekan di sini. Okay. Maknanya dalam satu-satu sekolah ini boleh banyak kelas. Pelajar boleh masuk banyak kelas. Okay. Seterusnya akan disambung kepada rakan saya.
kita sambung pada features yang keempat iaitu file. Okey, pada bahagian file ni, pelajar boleh create post ataupun buat siaran dengan memuat naik hasil kerja mereka dalam bentuk PDF, Word, Excel, PowerPoint dan sebagainya. Okey, untuk contoh, pelajar boleh tekan file ni. Okey, dia boleh muat naik dalam bentuk image ataupun file. Okey, kita pergi file dululah. Okey, jadi pelajar ni dia nak hantar hasil kerja dia untuk tajuk Idul Maklunah. Okey, jadi dia boleh upload lah file ni, muat naik file ni. Dan file ni akan diterima oleh guru untuk semakan. Dan guru akan semak dan hantar kepada pelajar dalam ruang portfolio. Maka student akan terima dari ruang portfolio lah untuk hasil semakan guru nanti. Okey, dan akhir sekali adalah features journal. Okey, pada bahagian journal ni adalah khusus berbentuk penulisan, sama ada pelajar boleh menulis jurnal, refleksi diri, cerpen ataupun maklum balas berkenaan tajuk pengajaran guru. Okey, kita tengok dulu. Okey, pelajar boleh type lah. Cerpen. Okey, saya untuk maklum balas saya suka akan pengajaran guru. Contohnya lah. Okey, dan boleh tekan hand in. Dan ini akan disemak oleh guru jugalah sebelum dihantar ke ruang portfolio. Ringkasnya pada bahagian ini merupakan platform ataupun medium bagi pelajar lah untuk menghantar hasil kerja mereka ataupun create post, iaitu buat siaran dalam bentuk foto, gambar, video, draw, lukisan, file, itu tadi PDF, Word dan akhir sekali dalam bentuk jurnal. Okey, seterusnya kita pergi kepada ruang portfolio. Okey, secara umum tentang portfolio ni, semua bahan yang ada pada ruang portfolio ni yang kita akan tengok satu-satu lah, merupakan assignment ataupun tugasan yang pelajar terima daripada guru. Contohnya kita tengok kat sini tugasan yang guru hantar ada dalam beberapa bentuk lah. Okay, seperti contoh yang pertama, tugasan di bawah bahagian to do ataupun akan dilakukan. Okay, kita tengok tekan start. Okay, guru ada menghantar dalam bentuk recording juga. Okay, pelajar boleh tengok rakaman guru berserta dengan arahan dalam bentuk penulisan. Maka kat sini pelajar boleh tengok image, video dan juga penulisan. Okey, dan arahan guru tadi adalah guru meminta pelajar untuk menjawab soalan latihan di dalam worksheet yang telah disediakan. Okey, yang ni lah. Maka sebagai student, kalau dia nak jawab terus dekat sini pun boleh. Maksudnya dia boleh edit ataupun sunting secara serta-merta. Contoh, okey, soalan dia istikan huruf idgham maklunah yang betul. Contoh pelajar nak jawab soalan yang pertama ni kan. Okey, huruf idgham yang pertama, ya. Maka, okey, mana ya? Ya kan? Maka pelajar boleh tekan image tools pencil ni. Okey, pilih stylize dan boleh draw lah jawapan mereka. Okey, ya. Okey, selepas dah habis jawab semua soalan yang disediakan dalam worksheet ni, pelajar boleh hantar hasil kerja mereka kepada guru dengan menekan butang hand in ini untuk disemak. Nanti apabila hasil kerja pelajar sudah disemak, guru akan menyerahkan semakan guru pada ruang portfolio pelajar. Untuk contoh kedua, okey, pelajar juga boleh terima fail daripada guru. Okey, macam ni. Okey, Cikgu Fatini ni dia bagi tugasan dalam bentuk file ataupun bahan pengajaran dalam bentuk file lah. Mungkin file PDF berkaitan tajuk yang akan dipelajari dalam ruang portfolio ini dan pelajar boleh muat turun dan simpanlah untuk kegunaan mereka. Okey, untuk contoh yang terakhir iaitu yang ketiga, kita tengok sini. Okey, kita tekan. Cikgu Fatini dia ada bagi tugasan dalam bentuk gambar saja beserta arahan tugasan di bahagian sini iaitu bahagian caption. Maka
pelajar boleh like dan komen lah pada post ataupun siaran yang guru berikan ni. Okey, untuk contoh ketiga ni dia berbeza sedikit daripada tugasan pertama tadi, di mana yang pertama tadi pelajar boleh jawab tugasan tersebut dengan mengedit ataupun menyunting pada tugasan yang diberikan dengan serta-merta. Tapi untuk yang ketiga ni, pelajar dia akan menjawab soalan tugasan yang diberikan menggunakan features ataupun tools pada ruang home yang kami dah terangkan sebelum ni lah. Sama ada dalam bentuk foto, video, draw, file ataupun jurnal untuk hantar hasil kerja mereka. Seterusnya kita pergi kepada ruang switch student ni, ataupun bahagian switch student lah. Okay, kita tengok. Okay, untuk bahagian switch students ni, ataupun yang maksud dia tukar pelajar. Okay, ini satu daripada kelemahan aplikasi inilah, di mana pelajar ni boleh akses akaun pelajar lain tanpa perlu masuk menggunakan email ataupun kata laluan. Contoh pelajar ni tadi, dia nak jadi kawan dia nak menyamar guna akaun kawan dia. Contohnya Aisyah Humaira. Okey. Maka dia boleh akses kepada ruang portfolio kawan dia ni. Maka kemungkinan untuk berlaku kes tiru, pertukaran jawapan oleh pelajar lain dan pelajar lain boleh menyamar. Macam ni menjadi akaun kawan mereka. Dan yang terakhir sekali kita akan pergi kepada kembali kepada ruang home dan pergi kepada view report. Okey, pada bahagian view report ni atau maksud dia lihat laporan ini, pelajar dapat melihat penilaian yang diberikan oleh guru mereka. Contohnya your progress this week, 100% positif. Contoh kan. Okey, kat sini contoh dia pelajar ni diterima 1 markah untuk aspek teamwork ataupun kerja berpasukan dan 1 markah lagi untuk clean, kebersihan yang diberikan oleh guru mereka iaitu Cikgu Nur Hanani. Maka ini salah satu features yang dapat menaikkan motivasi pelajar untuk aktif di dalam kelas.